mengenai penyejatan. Ingat lagi tak penyejatan macam mana? Ingat lagi tak penyejatan dengan pendidihan? Okey, penyejatan ni dia berlaku pada suhu berapa? Ingat lagi tak? Sebarang suhu. Okey, penyejatan ni Auni ingat. Okey, penyejatan ni dia berlaku pada sebarang suhu. Okey, dia berlaku pada permukaan yang atas ni saja. Okey. Hari tu kita belajar penyejatan. Lepas tu cikgu cakap, cikgu akan bagi tahu kenapa setengah orang dapat hidup 3 hari tanpa air. Okey, boleh hidup seminggu tanpa air. Okey, hari ni kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Ni kamu dah belajar sebelum ni, faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, hari ni kita ulang lagi lah. Okey, kelas hari ni pendek saja. Kita akan belajar mengenai faktor ni. Lepas habis kelas nanti cikgu akan bagi quiz. Cikgu akan bagi soalan untuk kamu jawab. Okey. Kita ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, kita tengok dulu faktor yang pertama di sini iaitu kelembapan udara. Okey, ini faktor yang pertama. Okey, udara kering mengandungi wap air yang sedikit. Okey, wap air sedikit dalam udara yang kering. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Okey, jadi kadar penyerapan air meningkat. Okey, dia kata kat sini, udara kering ni dia ada wap air yang sedikit dalam udara ni. Okey, cikgu tunjuk contoh kat sini. Okey, cikgu lukis sekejap. Okey, nampak tak kalau cikgu lukis ni? Nampak tak lukisan cikgu? Nampak, Ibu. Okey. Okey, cikgu tunjuk. Tak ada tempat kosong. Okey, cikgu lukis kat sini. Okey, ni contohnya air lah. Okey, kita ada molekul air dalam bika ni. Okey, ni dua contoh situasi berbeza, persekitaran berbeza. Okey, yang ni A, cikgu tulis A, yang ni B. Okey, untuk A, dia adalah udara yang kering. Tengok ni, dia kata udara kering dia ada sikit ke banyak wap air ni? Sedikit. Dia ada sedikit. Jadi, dekat A ni, udara yang kering. Okey, dia ada sedikit sahaja wap air. Contoh, cikgu lukis kat sini 3 ni Contoh lah ni. Okey, lepas tu dekat kawasan B ni, dia udara yang lembap. Udara yang lembap maksudnya dia ada banyaklah wap air. Okey, dia ada banyak wap air dalam udara. Jadi, apa berlaku kepada dua beaker ni? Okey, penyejatan A dalam beaker A ni, dia boleh tersejat dengan kadar yang banyak. Sebab apa? Sebab dalam udara ni dia ada sedikit sahaja wap air. Jadi, wap air dalam beaker ni dia akan boleh keluar daripada beaker. Ni cikgu tukar warna lain. Okey. Jadi banyaklah wap daripada beaker tu tersejat ke udara. Sebab dia ada banyak lagi ruang kosong. Sebab yang bahagian A ni udara kering. Ada sedikit sahaja wap air. Okey, kita tengok yang B. B ni tempat dia ada udara yang lembap. Okey, apabila udara lembap, wap air di persekitaran kita ni dia dah banyak dalam udara. Jadi, apa yang berlaku adalah, okey, tengok ni penyejatan yang air dalam beaker ni dia boleh keluar sikit sahaja. Okey, dia boleh keluar sedikit sahaja masuk ke persekitaran ni sebab di persekitaran kita tu dah banyak wap air. Jadi dia tak muat lah nak masuk banyak-banyak. Dia boleh tersejat sikit sahaja. Sebab tu kalau awak jemur baju, okey. Awak jemur baju hari panas satu, hari hujan satu. Yang mana cepat kering? Hari panas ke hari hujan, Munir? Hari panas. Okey. Munir ni mesti biasa jemur kain ni, dia tahu. Okey. Jadi hari yang panas, baju kita akan cepat kering sebab dalam udara tu dia ada wap air yang sedikit. Baju kita tu basah. Jadi air kat baju kita tu cepatlah tersejat ke udara sebab dekat udara tu banyak lagi ruang kosong yang tak ada wap air. Jadi kesimpulannya, okey,
Apabila kelembapan udara ni dia meningkat, kadar penyejatan air meningkat ke menurun kelas? Kelembapan udara, cikgu tulis KU. Kelembapan udara meningkat. Okey, kadar penyejatan air meningkat ke menurun? Meningkat, cikgu. Kadar kelembapan udara tinggi, kadar penyejatan air? Menurun. Ya, menurun. Okey, penyejatan air menurun. Okey, sebab apa tengok ni? Kalau kelembapan udara dia meningkat, maksudnya udara tu lembab. Cikgu dah bagi tahu kan kalau udara lembab maksudnya dia ada wap air yang banyak, situasi yang B ni. Jadi bila wap air banyak di udara, penyejatan tu menurunlah. Jadi air tu tak boleh terbebas menjadi wap di persekitaran kita ni. Okey, itu faktor yang pertama. Okey, kita tengok faktor yang kedua iaitu suhu persekitaran. Okey. Apabila suhu persekitaran meningkat, okey, molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga. Okey. Air tu dia ada lebih banyak tenaga, bergerak dengan pantas dan mudah terlepas ke udara. Jadi kadar penyejatan air meningkat. Okey, cikgu lukis kat sini pula. Nampak lukisan cikgu? Allah, sekejap. Okey. Okey, cikgu bagi dua situasi pula. A ni, okey, dia suhu panas. B ni, dia tak panas lah. Dia teduh, mendung je hari tu. Okey. Jadi dekat A ni, bila ada suhu yang panas, okey. Jadi air, okey, dalam beaker ni dia akan bergerak dengan laju. Okey, dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Jadi apabila dia bergerak lama-lama, dia akan terlepas ke udara. Sebab tu apabila suhu ataupun cuaca yang panas, macam tadi baju kamu pun dia cepat kering. Sebab air dalam baju kita yang lembap tu dia bergerak sehingga dia terlepas ke udara. Tapi kita tengok kalau B ni, okey cikgu lukis awan ni, okey, mendung. Apabila mendung, molekul air dalam baju kita yang basah tu dia sikit je tenaga. Okey, dia lambat bergerak. Dia bergerak juga tapi lambat. Dan dia ambil masa lah untuk terlepas ke udara. Jadi baju kamu tu, okey, bila cuaca sejuk, dia lambat kering sebab dia tak ada tenaga untuk bergerak, lambat terlepas ke udara. Okey. Jadi kesimpulan dia, okey, kadar penyejatan. Kadar penyejatan air meningkat ke menurun pada suhu yang tinggi? Izham, kadar penyejatan meningkat ke menurun kalau suhu tinggi? Meningkat. Kadar penyejatan tu akan meningkat pada suhu yang tinggi. Sebab apa? Sebab suhu tinggi, tengok ni, suhu tinggi molekul air kita akan memperoleh lebih banyak tenaga. Dia bergerak pantas sehingga dia cepat terbebas ke persekitaran. Okey, kita belajar dua dah tu faktor. Ingat suhu tinggi, kadar penyejatan tinggi. Sebab apa? Sebab banyak tenaga dan bergerak dengan pantas. Tadi kita tengok kat sini kelembapan udara. Okey, kelembapan udara tinggi maksudnya udara lembap. Kadar penyejatan rendah. Sebab apa? Sebab dalam udara kita tu dah banyak wap air. Okey. Faham dua tu? Ada soalan? Syahmi faham ke Syahmi?
Muhammad Syahmi, faham ke? Okey, Syahmi faham. Syahmi, kalau kelembapan udara rendah, penyejatan tinggi ke rendah? Syahmi, kelembapan Rendah. udara kelembapan udara rendah, penyejatan tinggi, Syahmi. Okey, tengok ni cikgu tunjuk tadi. Kalau dalam udara kita, kelembapan dia rendah. Okey, kelembapan rendah ni cikgu bagi situasi yang A ni. Okey, kelembapan udara rendah. Wap air dalam udara sikit sebab kelembapan udara rendah. Apabila wap air dalam udara ni sikit, jadi air dalam beaker yang cikgu tunjuk ni, dia boleh terlepas ke udara dengan banyaklah, memenuhi ruang-ruang kosong yang ada. Sebab tu bila kelembapan udara rendah, penyejatan tinggi. Okey. Ingat okey. Kita dah belajar 2 faktor. Okey, kita tengok faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan air yang terdedah. Okey, permukaan air yang terdedah yang lebih luas. Okey, membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara. Lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan air. Okey. Cikgu takut kamu tak faham lah ayat ni. Okey, cikgu lukis lagi sekali situasi lain pula. Okey. Ni kamu ada bika. Bika ni dia besar, dia lebar. Okey. Lepas tu, kamu ada satu lagi bika dia kecil. Okey, kita adalah ni air dalam ni. Okey. Okey, tengok ni. Antara dua bika ni, luas permukaan bika ni berbeza. Okey, satu kecil, satu besar. Jadi, luas permukaan untuk bika A ni, okey, dia disebabkan dia luas. Tengok ni, wap air ni dapat bertukar menjadi gas dengan lebih cepat sebab dia ada luas permukaan yang besar. Tapi untuk B, luas permukaan dia kecil. Okey, luas permukaan kecil menyebabkan dia susah untuk terbebas ke udara. Okey, yang bawah-bawah ni susahlah sebab dia berada di bawah. Dia tak ada ruang nak pergi terbebas ke atas. Okey. Jadi, luas permukaan, okey, cikgu tulis luas permukaan yang besar, kadar penyejatan tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, apabila luas permukaan besar, kadar penyejatan kita tinggi. Tengok ni. Air tu dia senang untuk keluar bertukar menjadi gas. Contoh. Okey, contoh cikgu bagi contoh. Kalau kamu sidai baju, okey. Orang perempuan selalu sidai baju kan? Sidai baju. Okey, satu. Okey, kamu ada satu kain sarung. Kamu pun sidai baju. Kamu buka, kamu sidai. Lepas tu kamu ada lagi satu kain sarung. Okey, kamu lipat 2, kamu lipat 4, kamu sidai. Yang mana lagi cepat kering? Yang kamu buka ke yang kamu lipat tu lagi cepat kering? Yang buka. Buka. Yang kamu buka tu lah lagi cepat kering sebab luas permukaan dia besar. Yang kamu lipat tu dia luas permukaan kecil sebab itulah dia lambat kering. Kadar penyejatan dia rendah. Okey. Tanpa kita sedar sebenarnya kita sidai kain tu, kita sebenarnya telah menggunakan konsep sains lah. Mak-mak kita tu dia sidai kain, dia buka tu dia dah tahu sebenarnya. Okey, walaupun mak-mak kita mungkin tak belajar sains tapi dia tahu. Okey. Lain kali kalau sidai kain kena buka besar-besar supaya cepat kering. Penyejatan air tinggi. Okey. Itu faktor yang ketiga. Okey, kita ada faktor yang keempat, ni faktor last sekali lah. Okey. Pergerakan udara. Okey, kita tengok ni. Pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat yang lain.
Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air. Okey. Cikgu lukis kat sini takut kamu tak faham. Okey, kita ada 2 bika macam tadi. Okey. Kita ada 2 bika, kita adalah molekul air. Ni 2 situasi yang berbeza Okey. A ni yang berangin. Okey, B tak berangin. Contoh A ni ikutlah suasana yang berangin ataupun ada kipas. Contoh dalam rumah kamu ada kipas. Okey. Bila kipas berpusing kamu akan rasa angin. Kipas berpusing tu okey, dia akan bawa wap air yang ada dalam persekitaran kamu tu dia akan berpindah ke tempat lain. Okey, dia akan bergerak. Sekejap cikgu tunjuk. Ibu lukis lagi sekali. Okey, contoh sekarang ni kamu ada wap air dalam udara. Okey, wap air memang adalah dalam udara. Lepas tu kamu pun pasang kipas. Okey, bila kamu pasang kipas, okey, udara bergerak, dia akan bawa wap air yang ada ni pergi ke tempat lain. Okey, wap air yang ada ni akan pergi ke tempat lain sebab ada pergerakan udara. Jadi apa yang berlaku apabila wap air ni pergi ke tempat lain? Okey, dekat kawasan ni dia kurang. Okey, dia kurang dah wap air. Jadi apabila dia kurang wap air disebabkan ada pergerakan udara tu, okey, air yang dalam bika ni wap dia akan boleh terbebas. Okey, wap dia akan memenuhi ruang-ruang kosong yang ada. Sebab yang tadi sudah pergi ke tempat yang lain. Okey. Untuk yang B, okey, yang B ni tak ada angin, okey? Tak ada angin. Jadi dalam B, persekitaran dia pun dah ada wap air. Tapi disebabkan tak ada angin, wap air dia tu kekallah di situ. Jadi dalam B ke B ni, okey, molekul air ni tak akan boleh terbebas ke udara lah sebab dekat persekitaran kita tu dah penuh dengan wap air. Jadi dia tak boleh naik ke atas. Sama juga dengan situasi. Okay, awak nak pakai baju ni, lolo-lolo nak pakai baju. Tak ada kering ni, tak ada kering. Awak pun letak depan kipas. Okay, awak letak depan kipas tu, awak dah mengaplikasi konsep sains lah tu ni. Konsep kadar penyejatan air ni. Okay, bila awak letak depan kipas, baju awak tu cepat kering. Sebab apa? Sebab kipas tu dia dah tolak wap air yang ada dalam udara ni pergi ke tempat lain. Jadi, air-air yang ada dekat baju awak tu boleh terbebas. Okay, wap dia boleh terbebas ke persekitaran. Okay, jelas? Jelas cikgu. Okay, jadi kesimpulan hari ni, okay. Pergerakan udara yang tinggi ataupun yang laju. Okay, kadar penyejatan macam mana? Kadar penyejatan tinggi ke rendah kalau pergerakan udara laju? Tinggi. Okey. Kadar penyejatan tinggilah. Okey, makin kuat berangin, makin cepat baju awak kering. Makin cepat, okey, kadar penyejatan tu. Okey. Jadi, berbalik kepada contoh yang cikgu bagi hari tu. Kenapa setiap orang boleh bertahan 3 hari, boleh bertahan 4 hari, lain-lain. Okey, dia bergantung kepada faktor ni lah. Okey. Suhu, okey, kalau dekat kawasan tu suhu tinggi. Jadi air dalam badan dia tu cepatlah kering. Jadi dia boleh bertahan sekejap sahaja tanpa air. Kita ada 4 faktor ni. Kalau pergerakan udara dekat situ tinggi, berangin, okey, air dalam badan dia pun cepatlah hilang. Okey, dia cepatlah dahaga. Dia bergantung kepada faktor ni, 4 faktor ni. Okey. Adam Malik. Okey, kita ada 4 faktor penyejatan yang cikgu bagi tahu tadi. Cuba bagi tahu apa 4 faktor tu Adam. Adam. Okey, siapa nak bagi tahu apa faktor yang kita dah belajar 4 tadi? Yang pertama apa kita belajar? Kelembapan udara.
Okey, Amalia cakap kelembapan udara. Okey. Kalau kelembapan udara tinggi, kadar penyejatan kita? Rendah. Okey, betul. Kelembapan udara tinggi, kadar penyejatan kita adalah rendah. Okey, cikgu dah beritahu tadi sebab apa kelembapan udara tinggi, wap air tu dah penuh di persekitaran. Jadi, yang dalam beaker ni dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi ke persekitaran. Okey, itu yang pertama. Okey, Auni. Faktor yang kedua apa, Auni? Auni tak ada. Auni. Auni Maisara. Okey. Okey, Auni kata cuaca. Okey. Itulah suhu persekitaran. Okey, suhu. Kita sebut suhu. Kita tak ada sebut cuaca. Okey, kita sebut suhu. Okey, Auni. Suhu persekitaran, kalau suhu rendah, kadar penyejatan dia? Suhu rendah, kadar penyejatan dia tinggi ke rendah? Ni okey, betul. Okey. Suhu rendah, kadar penyejatan rendah. Sebab apa? Apabila suhu rendah, molekul air dia tak dapat banyak tenaga. Dia tak aktif. Jadi dia tak boleh terbebas ke udara. Kalau suhu tinggi, panas, okey, molekul udara tu dia dapat banyak tenaga dan dia terbebas ke persekitaran. Okey. Syahmi, Syahmi, faktor yang ketiga apa Syahmi? Luas permukaan. Okey, betul. Luas permukaan. Jadi kalau luas permukaan tu besar, kadar penyejatan dia meningkat ke menurun? Meningkat. Okey, betul. Okey. Tengok ni cikgu lukis. Satu beaker besar, satu beaker kecil. Yang beaker besar ni, molekul air tu lagi senang terbebas ke udara. Dan cikgu bagi contoh tadilah. Okey, kamu sidai baju, satu buka besar-besar, satu kamu lipat-lipat kamu sidai. Yang buka besar, yang ada luas permukaan yang besar tu lagi cepat kering. Okey. Yang terakhir, yang keempat. Apa faktor yang keempat? Siapa nak jawab yang ni? Faktor yang keempat. Apa? Pergerakan udara. Pergerakan udara. Kalau pergerakan udara perlahan, kadar penyejatan dia? Rendah. Okey, bagus. Okey, apabila pergerakan udara tu perlahan, kadar penyejatan pun rendahlah sebab udara tu tak bergerak ke mana-mana. Okey, wap air tu ada je kat situ, tak bergerak. Okey, jadi kita tengok aplikasi, okey? Aplikasi penyejatan air ni, okey? Pakaian disidai. Tadi cikgu dah bagi contoh. Okey, pakaian disidai di ampayan tu, okey, adalah aplikasi penyejatan air lah tu. Okey, mempunyai luas permukaan yang besar, jadi pakaian akan kering dengan cepat. Okey, aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, tengok ni, garam. Garam laut diperoleh daripada air laut melalui penyejatan air. Garam-garam yang awak duk masak rumah tu diambil daripada air laut. Okey, dia ambil air laut, dia keringkan air laut tu melalui proses penyejatan air. Tengok ni gambar ni. Lama-lama bila air tu kering, jadi yang tinggal hanyalah garam. Dia mengaplikasikan proses penyejatan air tu. Awak pun boleh buat tu. Okey, ambil air laut, okey, jemur tengah panas air. Nanti tinggallah garam di patak botol tu. Okey. Yang ketiga, aplikasi dia tunjuk kat sini adalah makanan laut yang dikeringkan dapat disimpan lebih lama kerana mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Salah satu cara untuk kita simpan makanan supaya tahan lama adalah kita keringkan. Ikan kering, ikan masing tu, dia keringkan bawah matahari. Okey, bila dia kering, dia tak ada air, jadi mikroorganisma tak dapat hidup lah. Sebab mikroorganisma pun cikgu cakap kan hari tu dia perlukan air juga untuk hidup. Jadi baguslah musim-musim kalau orang zaman dulu kan tak ada makanan, dia keringkan ikan supaya dapat tahan lama, tak busuk. Okey. Yang keempat aplikasi yang dia bagi dekat sini adalah okey, pengering rambut ni.
Okay, hair dryer yang kita guna tu. Pengering rambut ni diguna faktor yang mana satu? Kita ada 4. Kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah, pergerakan udara. Yang mana satu yang pengering rambut ni? Pergerakan udara. Betul. Pergerakan udara. Okay, angin yang keluar tu menolak uap air yang ada di persekitaran menyebabkan air yang ada di rambut kita tu boleh mengisi ruang-ruang kosong yang ada di persekitaran. Okey. Jadi itulah habis dah lah 5.1 kita belajar hari ni. Habis dengan aplikasi penyejatan air. Okey, ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Okey, Amjad ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Tak ada lagi. Pelajar perempuan ada soalan ke nak tanya cikgu sebelum cikgu bagi latihan ni? Tak ada cikgu. Okey. Okey. Jadi kelas kita hari ni, kita habiskan subtopik 5.1 ni. Jadi dah habis, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua lah.